sebelum waktu sekolah tamat. Kalau tak, lepas sekolah nanti, ini mesti terbongkar. Kenapa satu dua orang bergaduh? Lepas tu, satu sekolah bergaduh. Don't forget our school principal also Chinese people. Aman kat sekolah ni. Melayu, Cina, India, kita semua family, keluarga. Kalau pelajar India tak boleh nak ikut peraturan sekolah ni, pergi balik dia. Babi. Lantai apa kau pakai ni? Dah macam lantai hancur. Bawa dah buat tadi dah. Pelajar kelas pertama tapi meniru. Anggap ini kes kemarangan. Okey. Saya lagi ada 5 hari saja untuk pencin tahu. Malaysia, semua orang boleh kencing bersama. Tapi, tak boleh berkongsi meja makan dan duduk bersama. Kenapa ya? Awak benci Cina ke? Aku cuma benci babi. Cina babi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Akilah binti Abdul Razak. Okey, pertama sekali saya akan memperkenalkan pengarah bagi filem babi ini. Pengarah filem ini bernama Wee Meng Chi atau lebih dikenali dengan nama Nim Wee. Beliau adalah seorang artis rakaman hip hop, penulis lagu, komposer, pengarah dan pelakon. Sebelum ini, beliau telah mengarah beberapa filem iaitu Nasi Lemak 2.0, Hantu Gangster dan Kara King. Beliau dikenali oleh kerana kontroversi beliau dalam menghasilkan karya seni yang berunsurkan sensitiviti rakyat Malaysia seperti isu politik, perkauman, agama dan lain-lain. Pada 2016, beliau juga pernah dilaporkan kepada pihak polis oleh kerana muzik video beliau yang bertajuk Oh My God yang dikatakan menghina Islam. Tahun ini juga, beliau dilaporkan kepada pihak polis oleh seorang ahli politik disebabkan oleh kononnya poster tersebut mencetuskan provokasi dan menghina Melayu atas alasan terdapat tulisan yang bertulis Melayu babi dalam poster berkenaan. Nimbi telah bercakap mengenai perkara ini dalam laman YouTube beliau dan menjelaskan berkenaan poster tersebut. Itu adalah sedikit sebanyak berkenaan latar belakang pengarah filem ini. Seterusnya, bagi pendapat saya, filem ini merupakan satu filem yang bagus dan mempunyai pengajaran kerana intipati dalam filem ini ialah perkara yang nyata. Perkara-perkara yang ditunjukkan dalam filem ini mungkin berlaku tetapi tidak diketahui oleh masyarakat kerana mungkin sesetengah masyarakat tidak terdedah dan tidak mempunyai pengalaman mengenai perkara sebegini. Terdapat satu scene dalam trailer filem ini iaitu apabila seorang pelajar mati, mungkin akibat pergaduhan, pertelingkahan atau bunuh diri. Namun pihak sekolah ingin polis menutup mulut dan menganggap perkara ini kemalangan. Ini adalah contoh korupsi yang berlaku dalam masyarakat kita tanpa kita sedari. Selain itu, terdapat scene di mana seorang guru memarahi seorang pelajar India dengan berkata kalau pelajar India tak boleh ikut peraturan, pergi balik India. Bagi saya, perkara ini tidak sepatutnya berlaku dan guru tersebut tidak sepatutnya bersikap sedemikian kerana seorang guru merupakan contoh dan pengajar kepada pelajar-pelajar beliau. Sekiranya seorang guru bertindak sedemikian, ia akan meninggalkan kesan yang negatif kepada pelajar dan menghilangkan rasa hormat terhadap guru tersebut dan bangsa guru tersebut. Selain dari itu, filem ini sebenarnya tidak di-ban di Malaysia kerana produksi filem ini tidak pernah memohon kebenaran untuk menayangkan filem ini di Malaysia. Namun, seorang ahli politik telah menghanyutkan isu ini dengan melaporkan pada pihak polis dan memanggil media atas sebab tulisan Melayu babi dalam poster filem itu. Ahli politik tersebut menggunakan sentimen perkauman untuk meraih perhatian masyarakat dan ingin memberitahu media bahawa beliau melakukan ini demi bangsa Melayu. Sedangkan terdapat banyak lagi perkataan lain seperti Cina babi, India keling dan lain-lain yang tidak diberi perhatian. Media memainkan peranan penting dalam perkara ini kerana apa yang ditampilkan di media akan mempengaruhi pembaca dan lantas mencetuskan isu perkauman dalam kalangan masyarakat. Selamat sejahtera, saya Syara Aina binti Rozaini. Pada pendapat saya, sekiranya filem babi ini hendak disiarkan di Malaysia, kerajaan sepatutnya menyokong dan tidak menghalang penyiaran filem tersebut, dan ahli-ahli politik juga tidak sepatutnya mengambil kesempatan dengan menggunakan filem tersebut sebagai propaganda politik yang mampu memecah belahkan keharmonian dan perpaduan kaum. Pada pendapat saya, sekiranya filem ini ditayangkan di Malaysia, ia akan memberikan kesan yang positif terhadap hubungan etnik di Malaysia. Hal ini kerana seperti yang diperjelaskan oleh pengarah filem babi tersebut iaitu Nambi, filem ini mengisahkan tentang konflik perkauman yang berlaku di sekolah di Malaysia. Seperti yang kita tahu, realitinya di negara kita, isu dan konflik perkauman masih lagi terjadi di sekolah-sekolah. Terdapat segelintir pelajar yang bersifat rasis terhadap pelajar-pelajar lain dan terdapat juga setengah pelajar yang berdepan dengan diskriminasi hanya disebabkan oleh agama, bangsa atau warna kulit mereka. Oleh itu, sekiranya filem ini ditayangkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum akan dapat mengaitkan isu sensitif dan perkauman yang ditonjolkan dan dipamerkan dalam filem tersebut dengan kehidupan dunia sebenar di sekeliling mereka.
Hal ini akan dapat mendorong mereka untuk berfikir untuk berusaha menyelesaikan isu dan konflik perkauman yang terjadi di sekitar diri mereka dan sekaligus dapat memberikan mereka kesedaran tentang kepentingan perpaduan kaum dalam kehidupan seharian. Selain itu, filem ini juga menunjukkan tentang kesan buruk yang akan berlaku apabila semua kaum saling bertengkar dan benci-membenci antara satu sama lain. Keadaan yang ditunjukkan dalam filem tersebut secara tidak langsung akan memberikan kesedaran terhadap penonton yang menonton filem tersebut bahawa isu rasisme ini sangat berbahaya dan patut dibanteras dengan sebaik mungkin. Maka dengan ini jelaslah bahawa filem babi ini tidak mengandungi unsur-unsur yang boleh menjejaskan keharmonian kaum seperti mana yang diwawarkan oleh setengah ahli politik, dan filem ini juga tidak menghina mana-mana kaum. Tetapi sebaliknya, filem ini menyuntik kesedaran dalam diri rakyat Malaysia tentang perpaduan kaum selain membuka mata kita tentang isu-isu perkauman yang masih lagi berlaku di tanah air kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazira binti Muhammad Zain. Jadi melalui isu ini kita dapat melihat kesan media terhadap perkauman dan mempertimbangkan persoalannya sama ada media menguatkan perkauman dalam masyarakat kita ataupun tidak. Daripada segi positif, media membantu mempercepatkan proses pembangunan negara ke arah perpaduan kaum. Jadi filem ini mempersoalkan kepekaan kita dalam menjaga sistem sosial yang berpecah belah dan mendorong kita untuk melihat bahawa ia mungkin berlaku bukan sekadar idea saja. Secara realistiknya, bangsa Malaysia dianggap sebagai satu konstruk sebahagian daripada wacana ideologi yang dirangka oleh rejim autoriti di Malaysia. Jadi ia cuba meyakinkan bahawa rakyat Malaysia mampu menjadi membentuk satu perpaduan tanpa perubahan struktur yang menyeluruh seperti dalam bidang struktur politik, ekonomi dan sosial. Jadi daripada isu ini kita boleh menjadikan ia sebagai satu iktibar mana kita perlu meningkatkan lagi usaha untuk mengukuhkan lagi perkauman kita. Harper dan Philo dalam kajiannya mendokumentasikan bahawa media seperti televisyen, akhbar dan dalam talian memainkan peranan penting dalam menyampaikan sesuatu isu kepada orang ramai apa yang berlaku di dunia. Dalam kes-kes di mana penonton melakukannya tidak mempunyai pengetahuan langsung atau pengalaman tentang apa yang berlaku, mereka menjadi sangat bergantung kepada media untuk memberitahu mereka tentang sesuatu isu. Jadi media mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seharian kita dan ia mampu mengubah persepsi dan memahami mesej yang berterusan dan mengukuhkan lagi perkauman yang ada. Jadi kesan negatifnya ialah penambahan isu-isu sensitif dan perkauman dipermainkan secara bebas dan tanpa kawalan. Jadi dalam isu ini pihak pengarah mengatakan bahawa tujuan mereka mengeluarkan filem ini adalah untuk menghantar mesej kepada semua rakyat Malaysia bahawa kita harus lebih bersatu padu tanpa mengira etnik dan bangsa untuk mengelak daripada apa yang berlaku dalam filem itu berlaku di realiti. Juga pihak pengarah juga bercakap bahawa filem ini dieksploitasi oleh ahli politik untuk menghasut sentimen perkauman untuk mencapai motif-motif tertentu. Oleh bagaimanapun, pihak seniman juga membuat laporan polis terhadap filem babi ini kerana dipercayai mempunyai unsur perkauman dan didakwa telah mencercaskan imej Malaysia. Pihak seniman mengatakan bahawa mereka tidak menyekat mana-mana pihak untuk membuat filem yang kritis, tapi mereka kena faham bahawa Malaysia ni sebuah negara yang hidup dengan pelbagai kaum. Jadi apabila pengeluaran filem tanpa tapisan ataupun tanpa menilai isu-isu perkauman yang sedia ada akan memberi kesan negatif kepada rakyat. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya Nur Azina akan membincangkan mengenai kesan negatif akibat penularan fitnah dan berita palsu yang dapat menjejaskan keharmonian kaum. Seperti yang kita tahu, media merupakan satu platform yang boleh digunakan secara betul atau salah bergantung kepada individu. Tindakan yang sengaja mencipta atau menularkan maklumat palsu untuk menjatuhkan reputasi atau imej individu, organisasi maupun kerajaan dengan memberi artikel tanpa fakta dan bukti boleh terdorong kepada unsur fitnah. Oleh kerana sekarang kita berada dalam dunia internet tanpa batasan di mana penularan berita yang tidak berfakta boleh tersebar dengan cepat. Jadi apabila terdapat penularan maklumat yang tidak tepat akan dilihat sebagai masalah serius yang dapat menggugat hubungan etnik di negara ini sekiranya masyarakat tidak bersikap waspada dengan maklumat yang diterima. Dapat lihat media
merupakan satu alternatif untuk menyampaikan fakta maupun info yang berguna kepada rakyat. Namun, terdapat sesetengah pihak yang cuba untuk membesarkan isu yang dikatakan sensitif kepada sesuatu kaum tanpa mengkaji atau memahami kepada konteks yang cuba hendak disampaikan. Sebagai contoh, kontroversi poster filem babi yang dikatakan menyentuh isu perkauman. Sekiranya kita melihat atau meneliti dan memahami filem tersebut, ianya bukan menyentuh isu sensitiviti kaum semata tetapi mengenai kes gangsterisme sekolah yang berlaku sekitar tahun 2000 kerana tidak mendapat liputan media. Dan pihak yang membuat laporan tersebut menyatakan bahawa pengarah filem itu iaitu Namwi ini cuba untuk membuat orang Melayu marah adalah tidak tepat sekali. Jadi pihak yang cuba untuk membangkitkan atau mengapikan isu dan menyebarkan fitnah ini tanpa penelitian akan perkara tersebut mampu menjejaskan lagi keharmonian hubungan etnik.